Okey, assalamualaikum semua kepada subscriber. Pada kali ini saya berada di hutan kampung ya. Okey, pertama sekali saya ingin meminta maaf lah kerana sudah lama saya tidak membuat konten ataupun video. Pada kali ini saya berada di hutan kampung untuk saya mencari air akar mempelas untuk kita buat penawar batu karang. Okey, sebelum kita pergi kepada akar mempelas, jom kita tengok dulu keladi yang ada kat belakang saya ni. Okey, ini adalah pokok keladi. Boleh tahan jugalah besar saiz dia. Di sini saya ada jumpa tiga pokok keladi gergasi ya. Saya pun tak tahu pokok keladi jenis apa. Mungkin yang ni kot yang orang cakap harga 20,000. Tapi biasanya batang dia berwarna hitam ya. Daun pun dah lebih kurang. Okey. Saya pun tak tahu jenis keladi apa. Sekarang jom kita pergi ke bahagian akar mempelas. Kalau yang saiz sebesar ini agak banyaklah air. Tetapi saya memilih untuk potong di bahagian bawah. Potong bahagian bawah, kemudian saya condongkan supaya saya dapat menadah air. Kalau kita potong bahagian ini, bahagian paras 2 kaki dari tanah, dan kita potong dia sepanjang dalam 2 kaki, air dia banyak, air dia laju keluar tapi tak banyak. Berbanding kalau kita potong dari bawah ni, dia akan sentiasa keluar. Tambah-tambah lagi yang macam ni lagi mudah. Kerana dia sudah ada lengkukan. Lengkukan daripada tanah naik, kemudian dia turun balik. Yang ni sesuai untuk kita potong, kemudian kita tadah air dia. Tapi di sini saya tak tahu yang mana umbi, yang mana batang dia. Sebab kalau subscriber boleh tengok, bermula dari tengah ni, yang ni pun masuk ke tanah. Kalau bermula dari tengah ni pula, yang ni pun masuk dalam tanah juga. Jadi saya tak tahulah yang mana satu umbi, yang mana satu batang dia. Biasa dekat umbi lah paling banyak air. Okey, jom kita potong. Okey, ini adalah air yang telah kita potong ya. Sebab tu saya kata yang paling bahagian bawah sekali, yang paling umbi sekali yang merupakan tempat banyak air. Untuk pengetahuan semua, air akar mempelas ni, kalau kita minum dia, kita boleh mencegah ataupun merawat penyakit batu karang. Dia boleh menghancurkan batu karang. Jadi mungkin satu botol ni mengambil masa, sekiranya air dia terus laju macam ni, satu botol mungkin mengambil masa 5 hingga 7 minit untuk penuh. Okey, nanti kita tengok macam mana dalam 5-6 minit lagi penuh tak. Okey, 5 minit telah pun berlalu. Nampaknya paras air di dalam botol ni telah berada di paras 50%. Tapi mula-mula tadi air laju. Sekarang ni cara titisan dia semakin perlahan. Tapi walaupun perlahan, sampai pagi esok dia masih lagi menitis. Sebab dia sentiasa mengambil air dari tanah dan membawa ke sini. Dan kemudian dia menitis ke dalam botol ni. Kalau kita nak tinggalkan untuk semalaman, kita kena sediakan botol yang besar lah. Paling-paling kecil pun macam botol minyak sawit yang saiz 3 kilo. Kalau yang macam ni lebih kurang 12 minit kot. Sebab dia semakin perlahan titisan dia. 12 minit mungkin dia akan penuh. Okey, suka saya ingatkan. Okey, bila berlaku macam ni, macam saya katakan tadi, saya tak tahu yang mana umbi, yang mana batang dia. Sebab dari punca kanan pun dia bermula dari tanah. Dari punca kiri pun dia bermula dari tanah juga. Jadi jawapan saya yang sebelah yang banyak air ni, yang inilah umbi.
Sebab dia paling banyak mengeluarkan air dan dia lebih laju. Tengok, boleh tengok ya. Botol ni dah hampir penuh dah. Sekarang botol ni berada dalam paras 89%. Mungkin 90% dah. Sikit lagi nak penuh. Sedangkan yang ni, yang botol yang saya tadah lebih rendah ni, mungkin dalam 7% baru. Maknanya yang ni bukan umbi. Paras ni yang umbi. Sebab dia mengeluarkan air, lebih banyak. Banyak dan laju. Mungkin dalam seminit ataupun 2 minit lagi saya akan menukarkan dengan botol yang lain. Saya ada bawa 3 botol. Okey subscriber, nampaknya air kita telah pun penuh untuk botol yang pertama. Saya akan tudung botol ni dulu. Kita akan tukar dengan botol yang baru. Alhamdulillah, nampaknya dipermudahkan urusan hari ini. Sebab biasanya saya jumpa batang memperlas yang agak kecil dan mengambil masa lebih kurang 2 jam baru penuh. Yang ni alhamdulillah tak sampai 15 minit dah penuh. Okey, kita tukar ya. Okey, kita selitkan sikit kayu ni. Bagi dia masuk tepat. Okey, nampaknya hujan semakin lebat. Mujulah ada pokok keladi di situ. Saya menggunakan sehelai daun keladi ni untuk membuat payung. Saya tak nak air akan memperlas saya ni bercampur dengan air hujan. Dah hampir 80%, dah hampir 83% paras air dari botol ni. Dah hampir penuh dah. Kalau sekiranya kita nak tadah secara terbuka di musim-musim hujan ni pula, kita kena payungkan dia dengan daun ataupun plastik. Tetapi kalau kita tak nak payung pun, kalau kita nak tinggal seharian, lebih elok kita menggunakan plastik lah, plastik yang tebal. Seperti plastik beras. Plastik beras kita masuk kat sini, kita pun lilit ikat dengan getah. Kemudian kita tinggal, kita tengok hasilnya pagi besok. Mungkin boleh mencecah 3 kilo ataupun 4 kilo lah air dia. Tetapi air dia tak akan pernah berhenti sebab cecair air memperlas ni dia sifat dia cair, bukan pekat. Kalau macam susu getah, macam air nira, dia tak lama lah. Dia akan keluar sedikit sebab dia material dia lebih pekat. Bila pekat mudah beku dekat kawasan tisu keratan dia. Bila mudah pekat kat depan tisu keratan dia, dia akan jadi lebih slow. Tetapi bagi akar memperlas ni, kerana sifat dia cair dan susah beku di kawasan lubang keluarnya air ni, titisan dia sentiasa maintain. Kelajuan titisan dia sentiasa maintain. Dan alhamdulillah dah nak penuh dah botol kita. Cuma yang ni lambat sikit sebab yang ni bukan umbi. Yang atas ni umbi sebab dia banyak mengeluarkan air. Okey, itu sajalah video dari saya setakat ini. Kerana cuaca pun tidak mengizinkan. Saya pun takut handphone saya terkena air hujan, tak dapat buat konten lagi lah lepas ni. Jadi kepada subscriber semua, terima kasih kerana support saya. Semoga kita berjumpa lagi
untuk episod kedua. Untuk konten Air Mempelas ni kita ada episod yang kedua. InsyaAllah mungkin keluar esok ataupun lusa. Terima kasih kerana support saya. Kepada yang menonton, jangan lupa subscribe, like dan share video saya sekiranya bermanfaat. Dan jangan lupa komen. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.